Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya kasihi, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dalam beroleh keberkatan dan keampunan daripada Allah atas tujuan yang baik, yang mana Allah pertemukan kita untuk menyambung dan tadabbur ayat-ayatnya. Dan ini satu perkara yang amat besar sebenarnya, iaitu tadabbur ayat-ayat Allah ni. Kerana ia bukanlah satu ungkapan yang kita sendiri cipta, melainkan Allah yang sebutkan. Ini satu saranan dan perintah daripada Allah. Allah hadirkan perintah ni bersama dengan satu bentuk ancaman. Maknanya penting lah. Kalau ada perintah dan ada ancaman sekali, maknanya itu dan pertanyaan pula dalam bentuk pertanyaan, maka itu satu benda yang besar lah. Bagaimana firman Allah yang Allah sebut dalam surah 47 ayat 24. Ini mula dengan yang itu dulu. Surah 47 ayat 24. Boleh buka Quran. Mana Quran? Selalu sebut ayat ni sebab memang itu dia punya tulang belakang. Tulang belakang dia, salah satu ayat ni. Surah 47 ayat 24. Al-Maklum kita semua dah biasa jumpa ayat ni kan? Selalu, memang saya ulang itu ayat 47 ayat 24. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang masih buka, jumpa dah. Tak apa. Muka surat berapa ni? 509. 509 boleh. Yang dah biasa dia jumpa dah selalu kan. 509 ayat 24. Mula dengan afala kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya Allah bertanya. Tanya untuk apa? Untuk buat benda tu. Untuk suruh buat, jangan tak buat. Di afala tadabbaruna al-Quran. Apakah apa tu? Ingat tak saya jumpa banyak kali dah yang ni. Apakah apa? Apa dia punya itu tu. Ada meja kajian tu masalah lagi apa? Jadi kat mana benda tu, dekat mana sebenarnya? Antara A dengan Fa.
Okey, benda tu dia muqaddar disebut. Bahasa Arab ni ada banyak muqaddar, kalimah yang tersirat. Itu kita kena tahu. Kalau baca terjemahan takkan jumpa benda tu. Takkan jumpa. Okey. Sebab dia dalam tu bahasa Arab dia. Tu istifham, pertanyaan hamzah. Istifham dia ada jawab istifham. Jadi dia ada soalan dia apa? Soalan dia. Jadi soalan Allah sebenarnya apa dia? Apakah yang halang kita? Yang mengganggu kita, yang menyebabkan, yang apa lagi, menjadikan alasan kita. Mereka ni sebut bukan kita, mereka. Lalu fala yatadabbaruna al-Quran. Itu fala tu jawapan dia. Fa tu kita boleh kata lalu, sehinggalah, kerana sebab ni la yatadabbaruna al-Quran, mereka tak ada masa nak tadabbur Quran. Mereka faham terhalang daripada tadabbur Quran. Itulah maksud dia. Jadi ada soalan kat situ yang kita kena tafakkur, fikir untuk betulkan masalah kita sendiri sebenarnya, masing-masing lah. Apa benda yang halang kita? Kadang-kadang ada orang dia apa? Sibuk, macam-macam lah. Rupanya benda yang dia sibuk pun Allah nak tanya, nak sibuk sampai mana? Nak sibuk sampai mana kamu ni? Kan? Macam itulah maksud dia. Kamu nak sibuk sampai mana? Ni memang tak akan habis. Kesibukan tak akan habis. Dunia ni tak akan habis. Jadi sampai bila kamu nak buat ni? Yang ini yang halang kamu apa? Ayat asyik-asyik tak ada masa. Asyik-asyik tak ada masa. Untuk renung ni, tengok ayat aku ni tak ada masa pula. Itu baru kena, baru sampai ayat tu. Baru rasa masing-masing. Jadi atau sebenarnya bukan alasan tu, bukan kamu sibuk sebenarnya. Itu hanyalah satu nak justifikasi saja benda tu. Rupanya bukan. Sebenarnya apa Allah kata? Allah jawab sendiri. Itu yang bahaya tu. Jawab ni ancaman sebenarnya. Am ala qulubin akfaluha. Sebenarnya bukan tu. Bukan masalahnya sibuk sangat tu. Tak ada. Boleh je sebenarnya buat masa. Banyak benda lain yang kamu sibuk boleh pula kamu buat. Yang ni tak boleh pula. Kan? Jadi Allah kata sebenarnya bukan tu. Tapi sebenarnya apa? Hati kamu dah kena kunci. Kan itu satu benda. Ayat ni sangat-sangat patutnya kita trigger, rasa takut. Iyalah, termenung kita sepatutnya ayat ni lah. Sebenarnya hati kamu ni ada masalah. Hati kamu sedang sakit. Jadi Allah cakap macam tu kena saya saja ke? Itu satu benda untuk tegur kita supaya kita rasa sesuatu dah bangkit lah. Dan buatlah, baikilah segala kesilapan tersebut yang mana terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga tinggalkan ayat-ayat Allah ni. Tak ada masa walaupun satu pun. Pertama apa, ada orang tu baca pun tak langsung, bahkan dia tak rasa pun. Hati kunci ni menyebabkan apa? Dia tak rasa bersalah pun kalau tak baca sehari contohnya. Tapi handphone dia kalau hari ni dia tak tengok kan, dia rasa bersalah, takut ada info penting pula ni. Dia kata kan, ush, tadi tentang ada mesej penting, dia pun buka kan. Ni mesej paling penting ni dalam Quran ni. Dah lama dah mesej ni. Mesej penting dia, yang mana ini tak ada lebih penting pun ni. Sebab tu ni Allah kata dalam surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi Quran ni naba'il azim, berita terbesar sekali, tak paling tergempar sekali. Tapi manusia tak mau tadabbur dia. Mereka sibuk tadabbur benda lain yang dirasakan penting. Jadi hakikatnya apa? Kenapa begitu? Hati dia dah terkena kunci. Jadi nak buka balik kunci dia, apa jalan? Allah suruh tadabbur Quran. Sebab itulah kita kena istiqamah buat benda ni. Dan mudah-mudahan benda yang kita buat berterusan ni dilihat oleh orang lain menjadi sunnah yang baik. Orang ikut pula. Kita pun kena cakap lah, lama-lama orang tu diikut. Kadang-kadang kita kata action apa dia? Speaks louder than, bahasa Inggeris pula ni. Action speaks louder than apa? Words, kan? Kalau kita cakap lah kadang dia tak jadi sangat. Tapi bila kita buat kadang-kadang lebih berkesan dia, orang ikut pula. Macam tu. Action punya speak ni, iaitu perbuatan badan kita ni. Perbuatan kita ni juga bahasa badan. Bahasa badan kadang-kadang lebih kuat daripada bahasa lisan. Betul tak? Jadi kita buat dulu. Ibu ayah buat dulu tadabbur. Nanti anak-anak dia pun macam itulah kita kena
biasakan. Baik, jadi kita masuk ayat yang ke 13 kan. 13 insya-Allah kita 14 dekat ni nak habis dah. 13 sambungan daripada satu bentuk apa ni, berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang yang berjuang. Berita gembira bagi orang-orang yang berjuang. Ayat ni kalau kita nak baca bermula daripada ayat 10. Ayat 10. Kenapa Allah kata ayat 10 ni? Sebenarnya Allah nak kata jangan jadi macam golongan yang dahulunya. Ada Nabi tapi tak nak berjuang, iaitu Bani Israel. Bani Israel. Surah As-Saff. Jadi kita masuk surah As-Saff, ayat yang ke-13, muka surat 552. Jumpa dah? Ini surah yang kita nak bincang. Surah As-Saff, surah 61, ayat yang ke-13, terletak di muka surat 552, juzuk 28. Okey. Kita bincang ayat ni. Bagi mukadimah ayat ni adalah daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Mukadimah dulu. Teguran Allah kepada orang yang beriman yang hanya bercakap tapi tak terbukti iman dengan dia berjuang, dengan dia bertindak apa yang dia cakap. Jadi ini satu celaan Allah. Sebab tu Allah kata ayat 4 tu, Allah suka orang yang berjuang pada jalan dia dalam keadaan bersama-sama dalam satu saf, barisan. Kemudian Allah bagi contoh golongan yang dulu yang macam ni, yang hanya lebih kepada cakap tapi tak buat. Siapa dia? Bani Israel. Allah sebut Nabi Musa punya kaum. Dan kemudian ayat seterusnya, ayat 6, cerita tentang Nabi Isa juga Bani Israel juga. Setelah tu sampai Allah hantar Nabi Isa, serupa juga perangai dia, tak berubah juga, sama. Lama dah tu, tak mahu juga berubah juga. Jadi mereka ni golongan yang zalim, bahkan mereka menghalang pula kebenaran daripada sampai pula kepada golongan yang seterusnya Allah pilih. Allah tak terpilih dia dah. Allah pilih siapa? Umat di Bani Ismail pula, di tanah Arab. Datang pula, dulu mereka ni bila benda ni ada, mereka tak hargai. Okeylah, pindah ke orang lain, tak apalah kamu tak nak kami bagi orang lain, dengki pula. Jadi masa ada, tak nak kan? Kadang-kadang manusia dia tersikap macam tu, tak nak sebab tak sanggup buat. Tiba-tiba bila okeylah, ambil ni bagi kat orang lain, tak boleh pula terima. Dia nak rebut pula, bahkan nak halang pula orang tu dapat. Ini satu sifat yang mula-mula dimulakan oleh iblis lah, hasad. Jadi inilah yang berlaku pada golongan yang telah pun rosak hatinya. Kerana apa? Kenapa rosak hati? Apa punca hati rosak? Antara sebab dia ayat 2 tu lah. Bila kita banyak cakap tapi kita tak buat, akan menyebabkan benda ni berlaku. Terutamanya golongan macam saya ni lagilah bahaya. Cakap macam ni, suruh orang belajar Quran, anak-anak semua tinggal je, tak buat. Memang cabaran. Sebab itulah kita kena berhati-hati dengan ancaman-ancaman dalam surah ni. Baik, seterusnya, setelah cerita tentang golongan yang rugi tersebut, Allah bawa satu lagi bagaimana untuk kita lawan golongan ni, ataupun nak elak daripada jadi golongan ni, daripada ayat 10 tu lah. Allah sebut dalam ayat 10, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini satu tawaran. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku berikan, tunjukkan kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi pokok kepada tawaran ni adalah kena buat apa? Nak dapat selamat daripada azab yang pedih, sebenarnya jihad. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kat sinilah cerita tentang jihad untuk meninggikan kalimah Allah. Dengan apa kita nak jihad ni? Jadi Allah beri tawaran seterusnya ayat 12 sampai ayat 13. Jadi kita nak sambung ayat 13.
Kita baca ayat 13 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Jadi wa ukhra tuhibbunaha, hasil daripada perjuangan kamu ni ada benda lagi Allah kata yang akan kamu suka. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada yang lain lagi selain daripada Allah sebut sebelumnya dosa kamu diampunkan dan Allah akan masukkan kamu dalam syurga yang tempat sebagai tempat yang baik. Kemudian Allah kata dan selain itu ada lagi yang kamu akan suka. Jadi ini maksudnya bahagian kenikmatan awal di dunia ni, iaitu apa? Nasrum minallah wa fathun qarib, iaitu bentuk pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Baik. Jadi apa yang manusia suka kalau ikutkan secara fitrah? Kalau ikutkan syahwat dia dalam surah 3 ayat 14 tu. Ayat 14. Fokus kita ayat wa ukhra tuhibbunaha. Apa yang kamu suka selain tu di dunia ni. Jadi hakikatnya Allah sebutkan secara kebiasaannya manusia akan terpedaya dengan ni dan akan disuka benda ni. Tanpa iman manusia akan suka benda ni. Cuba tengok ayat 14 tu. Tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa takwa, hakikatnya yang ni yang manusia akan cintai dalam hidup dia. Okey, boleh ya? Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Diperhiaskan kepada manusia, diperhiaskan, dipindahkan kepada manusia memandang indah benda ni, suka kepada syahwat dia, apa yang didorong oleh syahwat dia yang memang ada dalam setiap kita. Inilah perbezaan kita dengan malaikat, iaitu yang utama sekali minan nisa, daripada wanita-wanita perempuan, wal banin, dan juga anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang bertimbun daripada zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang bertanda. Apa kuda bertanda? Kalau dekat kereta tu dia ada kuda macam tu kan. Itulah Ferrari ke apa, kereta mewah, kenderaan mewah, itu masuk kuda bertanda. Dulu-dulu kalau orang kuda perang dia kan, dipakai di lain-lain daripada biasa. Orang tahu ini kuda ni lain-lain punya kan. Dia ada
special. Itu maksudnya. Kuda yang ditandakan special lah. Jadi hari ni tak adalah benda tu, kereta mewah lah. Wal an'am, dan juga kebun, dan juga binatang ternakan. Wal has, dan ladang-ladang. Ini paling besar lah. Jadi dia bermula daripada yang paling dekat sampai yang paling jauh. Itu apa? An-nisa. Kemudian anak dan seterusnya. Okey, jadi ini satu bentuk yang mana memang menjadi lumrah kebanyakan manusia akan seronok lihat benda ni, dan menyebabkan mereka akan bercita-cita untuk dapatkan benda ni. Tapi Allah kata dalam ayat ni, zalika mata'ul hayatid dunya, itu hanyalah kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan di sisi Allah ada apa dia? Sebaik-baik tempat. Yang lebih baik daripada ni. Jadi Allah beri tawaran ayat 15 tu. Qul, kita baca Qul unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah aku beritahu kamu sesuatu yang lebih baik daripada yang semua tadi tu? Ada lebih baik daripada ni lagi. Lilladzina taqau inda rabbihim. Tapi ada syarat. Macam mana nak dapat? Nak dapat yang lebih baik ni mesti kena ada takwa. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, mereka akan dapat jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Tak ada lagi kematian. Wa azwajum mutahharah, dan ada pasangan-pasangan yang disucikan. Apa maksud dia? Tu orang lelaki seronok ni ayat ni. Pasangan-pasangan yang disucikan. Bidadari lah. Dan juga sebenarnya apa? Isteri kita yang soleh tu jadi penghulu dia, kan? Disucikan maknanya apa? Luaran dan dalaman. Hati dia tak ada dah. Kita kadang-kadang bini kita pun kan, depan-depan kita dia boleh kata handsome-nya orang lain kan. Orang lain handsome kan. Betul. Tak apa rasa bersalah pun. Dia jujur je kan. Tapi sebenarnya menghiris juga hati suami tu. Jadi macam tu lah kadang-kadang kan. Itu satu bahagian dalam ni kadang-kadang macam tu. Walaupun dia tak masuk kan, tak ada apa, tapi begitulah dunia. Tapi tak, kat sini syurga ni daripada qasirat. Perempuan tu memang dicipta untuk pandang kita, bahkan isteri kita untuk tengok tu je. Tak ada masa nak tengok lain. Azwaj mutahharun, suci dalaman dia. Tak ada hiri, dengki dan sebagainya lagi dah. Dan kemudian yang kedua, tak ada hingus, tak ada kahak, tak ada peluh, tak ada bau, tak ada apa, tak ada dah. Itulah satu yang sempurna. Tadi sebab apa ni Allah kata cerita ni? Sebab yang mula-mula manusia paling suka apa dia? Minan nisa kan. Jadi contohnya ayat macam tu kalau tengok dalam surah Ar-Rahman. Juga tengok surah Ar-Rahman tentang tu yang saya sebut tadi. Buka sekejap, boleh ikut intai sekejap. Surah Ar-Rahman ayat surah 55. Surah 55, muka surat apa? Surah 55.
Cuba tengok ayat 56, 55, 56. Surah 55 ayat 56. Cuba. 55, 56 tu. Tu saya sebut tadi tu. Tengok macam mana keadaan dia. Fihinna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi di dalamnya ada wanita bidadari yang apa? Qasiratut tarfi apa? Kalau kita musafir, kita jamak apa? Qasar. Qasar maknanya pendek je, ringkas kan? Maknanya terbatas, bataskan. Jadi qasiratut tarfi ni maknanya mata dia tak ada tengok lain. Memang dicipta mata untuk tengok suami dia. Tu special tu. Okey. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, dan tidak ada diusik oleh mana-mana pun manusia sebelumnya dan juga jin. Ini contohlah azwajum mutahharah. Banyak lagi ayat-ayat macam ni, iaitu qasirat tu maksudnya macam tu. Mata dia memang terbatas hanya untuk ahli syurga yang bertakwa, yang masuk syurga tu. Senang je syarat dia apa? Kita jangan perasan sekarang. Sebab ayat ni cuma lil apa? Lil ladzina taqaw je. Orang yang takwa je yang dapat. Jadi sekarang ni kerja untuk dapat takwa, jangan duk fikir yang itulah kan. Dapatkan ketakwaan tu. Baik, balik pada surah tu. Surah 3 ayat 15 tu. Dan waridwanum minallah, dan mendapat redha daripada Allah. Buka balik muka surat 51 ni. Ni dia kata, inilah maksudnya yang lebih kamu suka sebenarnya. Apa yang paling kita suka? Waridwanum minallah. Waridwanum minallah apa? Dan keredaan daripada Allah. Ini paling tinggi daripada yang lain-lain tu. Bidadari semua punya tak. Yang paling besar kalau ni ridwanum minallah. Jadi satu masa nanti dalam syurga Allah kumpulkan semua orang yang masuk syurga. Lalu Allah tanya, apa yang kamu dapat? Macam mana, okey tak syurga? Macam mana, ngam tak? Semua kata ngam lah, sedap lah ni. Seronok lah, semua seronok dah. Jadi Allah kata apa? Allah isytiharkan. Hari ni kamu dah tak ada lagi akan ditimpa kemukaan, dah tak ada apa dah. Ketika tu semua lagi, itu paling seronok sekali. Paling seronok, tak ada lebih seronok daripada hal tu. Iaitu itu saya buat tajuk tu, berita paling menggembirakan bagi ahli syurga. Berita tu lah Allah kumpul semua. Ada hadis tentang tu. Jadi ini jauh lebih besar daripada sebenarnya pemberian tadi tu. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Baik, sebab itulah Allah sebut dalam ayat tu wa ukhra tuhibbuna yang kita baca tadi, dan yang selain itu yang kamu akan paling suka ialah apa dia? Nasru minallah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni syarat dia, apa syarat pertolongan Allah dapat di dunia ni? Kita dulu kena tolong agama Allah. Cuba tengok surah 47 ayat 24. 47 ayat 24. Bukan 47 24, 47 7. Hmm. 47 ayat 7. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum. Ayat ni tuju kepada siapa? Orang yang beriman. In tansurullah, syarat tu, jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi ini amalan orang beriman. Apa amalan orang beriman? Orang beriman tak tolong Allah ke? Ni Allah kata jika kamu tolong, seolah orang beriman tak tolong Allah, kan? Ke betul? Kita fikir beriman selesai lah maknanya, kan? Agaknya iman tu macam mana? Iman ni rupanya perbuatan, perjuangan tu bukti iman. Iman dibuktikan, bukan iman hanya pada nama, tak. Jadi orang beriman, apa kerja dia? Dia mesti tolong Allah. Dia mesti hidup dia, apa dia? Ada kaitan dengan apa dia? Perjuangan untuk tolong agama Allah. Bukan bermakna Allah perlukan pertolongan, tak. Tapi untuk sebenarnya kebaikan individu itu sendiri. Jadi Allah jamin dia akan tolong orang yang menolong agama dia. Wa yutsabbit aqdamakum, dan dia meneguhkan kedudukan kamu, iaitu istiqamah, kekuatan kita dalam menongkah arus perjuangan itulah. Jadi tak mungkin seorang tu yang berehat-rehat tiba-tiba dia nak terus dia kuat, tak mungkin. Dia mesti sibuk untuk lakukan kerja-kerja macam ni. Sebab itulah ayat ni sebenarnya kita boleh kupas, baca panjang sikit. Tu buka, hari ni kita nak tengok surah 13. Ini maksud dia. Surah 13 ayat 19. Nombor 1 ayat 19 sampailah ayat 24. Inilah kesimpulan ya, saya baca ayat ni. Kita akan tutup ayat ni nanti dengan ayat 14 surah 61 tu last. Okey. Okey, kita nak baca ayat 19, saya terangkan satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 252. Dah, jumpa ya. Surat 252. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Okey. Ini soal ni apa ni? Ayat ni ayat apa ni? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika bil al-haq. Di A tu apa? Samalah. Apakah? Apakah serupa maksud dia? Sebenarnya ada satu kat situ tengah-tengah sebelum fa, bagaimana kita hafalah ni. Adakah serupa orang yang ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq? Orang yang dia berilmu, yang dia tahu bahawasanya apa yang telah diturunkan kepada Nabi ni, kepada engkau ni, ini Quran ni, benar-benar adalah al-haq, kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang dia buta. Siapa buta? Saya nak faham a'ma ni. A'ma ni kita tambah la kat depan tu. La kat depan ya'lamu tu. Siapa orang buta? Orang yang la ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq. Orang yang tak tahu bahawasanya apa yang diturunkan daripada Tuhan diturunkan kepada Nabi ni
Quran ni adalah kebenaran. Jadi kat sini nombor 1. Nak tolong Allah, apa dulu? Ilmu dulu. Dari sumber yang mana? Sumber yang betul daripada Quran. Macam mana kita nak tahu Quran ni memang kebenaran, syarat dia? Dan kena tahu apa isi kandungan di dalam dia. Kena elakkan diri daripada terus buta Quran. A'ma tu buta. Adakah sama orang yang celik Quran dengan orang yang buta Quran? Baru nampak ayat tu, faham? Kesimpulan dia macam tu. Sama ke tak sama? Tak sama. Orang tu dia bila dia tengok, dia jelas dengan apa yang Allah firmankan, dengan orang yang tak sama. Dia terpaksa dapatkan cara lain. Jadi sebab itu Allah kata apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yatadzakkarun pelajaran. Jadi sesungguhnya orang yang hanya dapat pelajaran daripada kebenaran ni hanyalah orang yang bijaksana, yang buat sungguh-sungguh untuk dapatkan ilmu daripada kitab Allah ni. Ini satu. Jadi siapakah mereka seterusnya? Kita baca ayat yang ke-20. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Iaitu mereka ni adalah orang-orang yang yufuna bi ahdillah, sentiasa berusaha untuk memenuhi segala janjinya dengan Allah. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak melanggar, berusaha untuk jaga agar tak melanggar perjanjian tersebut. Apa janji mereka dengan Allah pula? Alladzina yanquduna yufuna bi ahdillah. Ya, saya rasa siapa dapat fikir janji kita dengan Allah apa? Inna solati wa nusuki. Itu pilihan. Yang memang tak ada pilihan, memang kita kena janji ni. Bagi orang Islam. Ni cerita untuk orang beriman je ni. Yang tu mungkin ada pilihan. Kadang-kadang orang tak baca iftitah tu, baca yang lain kan. Kalau yang tak ada pilihan, kita kena baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji. Janji kita nak jadi hamba dia dan hanya bergantung minta tolong pada dia saja. Itulah janji. Dia berusaha untuk penuhi janji itu dan tak memutuskan, tak melanggar hal tersebut. Dan dengan cara apa mereka buat ni? Apa bukti dia hamba Allah? Apa hamba ni apa? Dia bekerja untuk Tuhan lah. Siapa Tuhan kita? Jadi kita kerja untuk siapa? Kita kerja untuk siapa? Ni susah nak jawab lah soalan ni. Saya kerja untuk puas saya lah. Jadi kita kerja untuk Allah, hamba Allah sebenarnya. Iaitu dengan apa jalan dia? Ayat seterusnya, jawapan dia sebenarnya lepas tu. Walladzina yasilu ma amarallahu bih. Baca. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Baik. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi orang yang berusaha nak berpenuhi janji dia tadi, dia telah pun aku janji dia nak jadi hamba Allah, dia buat apa? Yusala ma amarallahu bih. Yasilu ma amarallahu bih. Apa tu maksud yasilu? Dan orang-orang yang yasilu ma nama amarallahu bih, mereka berusaha untuk yasilu apa? Kalau kita dah sampai tempat sini, kita kata apa? Wasal tu kan, saya dah sampai. Wasal tu, saya dah sampai dah ni. Wasalah dia kata. Dari perkataan wasalah, bukan perkataan solah. Ada orang kata ni solat, kurang. Sebenarnya bukan. Menyambungkan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk ia disambung. Inilah kerja Ansarullah, hamba Allah. Apa maksud dia ni? Macam mana kita nak sambungkan? Kita kalau handphone ni kan, masuk hutan tak ada line, betul lah. Jadi coverage pun dah tak ada.
Kan? Jadi masalah lah pada banyak-banyak, pada perhubungan. Mungkin kita tersilap, tersesat jalan dan sebagainya. Betul? Jadi sekarang ni hamba sering mudah terputus hubungan sebab memang banyak gangguan kita. Jadi Allah hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung hubungan hamba dengan Tuhan. Allah hadirkan para nabi semua untuk menyambung hubungan dengan Tuhan. Bila saatnya hubungan itu disambungkan, talian mula tersambung? Bila? Pada tahun pada turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu maksud dia, tali Allah tu. Apa tali dia? Al-Quran. Al-Quranu huwa hablullahil matin. Quran tali Allah yang teguh. Jadi maksud di sini menyambung perintah Allah ni adalah kat mana tempat dia? Kat sinilah. Quran ni untuk kita sampaikan, kepada masyarakat sebenarnya. Itu kerja kita semualah, sama-sama. Hari ni coverage sampai tak? Coverage amarah Allah dalam Quran sampai tak? Walaupun ada dalam rakyat elok ni, sampai ke tak sampai? Kalau sampai, berapa banyak dah kita boleh terjemah dah dalam ni? Faham? Sampai tak? Tu je soalan dia nak tanya. Faham Jadi Nabi, bila Nabi dapat hubungan dengan Tuhan? 40 tahun kan? 40 tahun Nabi ni sentiasa apa? Selama 40 tahun. Sebab tu Nabi umur 37 Nabi masuk Gua Hira tu. Nabi termenung, macam mana lah kaumku ni semua rosak. Nabi tahu rosak tu berlaku, tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Kan? Jadi Nabi dapat apa? Nusrah daripada Allah. Bila Nabi dapat nusrah Allah? Ketika Jibril datang dan turun ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru Nabi faham. Inilah sebenarnya rupanya dicari. Ketika itu hubungan dah mula tersambung. Ada tak Nabi rasa sedih? Ada ayat yang fungsi ayat tu memang antaranya sebab nuzul dia adalah untuk ubat jiwa Nabi yang terluka. Sebab apa? Sebab talian terputus sekejap. Berapa lama talian terputus? Ada yang kata 3 bulan kan, dan sebagainya. Sampailah Nabi dicela oleh orang Quraisy. Tuhan kau dah tinggalkan kau. Lalu Allah turun apa dia? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tak tinggalkan kau dan dia tak benci engkau. Turun wahyu, sambung. Nabi sangat gembira bila talian tu bersambung. Kita gembira tak? Ke kita tak rasa bila sedang terputus talian? Jadi faham maksud dia? Itulah yang kena sambung. Jadi macam mana nak sambung? Semua dah jahil dah kat sini. Semua dah tak tahu dah talian nak sambung. Kita kena baiki benda ni. Sebab apa? Nak bagi dekat balik talian ni, dekat dengan jiwa-jiwa kita semua. Quran ni bagi dekat. Baca dan faham. So tu Nabi suruh baca. Dan dia lah yang akan jadi syafaat kita nanti, syafi'an li ashabi. Jadi inilah maksud pertolongan Allah tu. Bila pertolongan Allah sampai, bila kerja kita buat kerja ni, Allah akan tolong kita. Kalau tidak, kita kalah. Betul tak? Kita kalah. Jadi pertolongan Allah sampai bila kita kena sambungkan Quran, sambungkan pesanan Allah ni dengan hamba-hamba dia. Okey. Sebab itu Allah perintah dalam surah 7 ayat 204. Tengok 7 204 41 ayat 26. Ni cara kita nak sambung. Jadi kita nak sambungkan yasiluna ma amarallah. Ma amarallah. Amarallahu bih. Menyambungkan apa yang Allah suruh sambung. Sebab tu Nabi dakwah sampaikan Quran ni kepada masyarakat selama 23 tahun.
Okey, kalau kita nak ukurkan nilai Quran ni hari ni, kita boleh ukur agak-agak macam mana. Quran sampai kat kita ni, sekarang ni, kita nampak ni. Quran sampai macam mana agak-agak? Quran sampai atas dasar keramaian ke perjuangan? Quran ni disampaikan kita sampai macam ni, lawa kan? Kerana disebabkan keramaian ataupun perjuangan? Soalan. Jadi kalau kita kumpul selama 23 tahun sampai sempurna Quran dalam bekas apa-apa ke, agak-agak berapa banyak darah dah terkumpul, berapa banyak peluh dah yang keluar daripada sepanjang Quran ni sampai. Jadi Quran tak akan macam ni tanpa apa? Hasil daripada tu semua. Tanpa adanya perang Badar, tanpa adanya peperangan semua ni, Quran tak. Sebab apa? Semata-mata untuk tinggikan kalimah inilah mereka perang tu. Semua tu untuk ikut, untuk pertahankan ni. Dan akhirnya sempurna ayat 6236 ayat yang kita boleh baca hari ni sebagai bentuk pertolongan Allah kepada hamba-Nya sampai kiamat. Inilah sebenarnya. Jadi sebab itu Allah perintah kita cara nak sambung dia 7204 dah Allah kata apa? Kita nak buat perbandingan ni. Satu, ya ayyuhallazi wa idza quri'al Quran, apa dia? Fastami'u lahu. Fastami'u lahu. Okey. Kemudian yang kedua, wa ansitu. Kemudian supaya kita dapat apa? La'allakum turhamun. Supaya kamu dapat rahmat. Jadi ni kita nak dapatkan ni. Bila dapat ni maka kita dapat pertolongan Allah. Apa kena buat? Quran mesti lazim dibaca. Ayat tu Quri'al Quran. Mesti lazim dibaca. Ayat ni ayat pasif. Maksudnya memang kena ada sentiasa bacanya. Dan tak perlu tunggu sesiapa pun. Semua wajib buat. Semua wajib lakukan perkara ni. Jangan ditinggalkan. Okey. Yang kedua, baca untuk dapatkan apa? Pelajaran dalam dia. Itu tujuan kita baca ni, dengar. Untuk dapat pelajaran. Belajarlah. Jadi nak dapatkan ni semua tak nak ada gangguan. Wa ansitu la'allakum turhamun. Baru kita dapat kemenangan. Okey. Dalam ayat ni pula 41-26. Selesai ayat ni, ringkas. Ayat ni pula. Mudah-mudahan dapat satu perbandingan besar. Okey, ayat ni apa dia? Sekarang ni kita mewakili pihak siapa? Pihak Allah. Kalau kita buat kerja ni, kita sedang betul-betul menyokong agama Allah. Okey, kalau kita tak buat kerja, kita tak pihak mana-mana. Okey, cuba kita tengok ayat tu, baru dapat jawapan. Surah apa ni? Okey, kita baca yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ana walghaw fihi la'allakum taghlibun. Tadi Allah katakan wa idza quri'al Quran. Ayat ni untuk orang beriman. Bila Quran dibaca, maknanya memang Allah mention Quran ni memang biasa. Kalau tak baca tu pelik. Ayat dia pasif. Maknanya apa? Benda tu common. Kalau tak baca sangat pelik. Tapi hari ni ramai kita tak baca seminggu pun tak pelik. Sehari tak baca tak rasa apa-apa pun. Tak rasa bersalah pun sikit pun. Kan? Sehari. Apatah lagi sebulan ataupun dah bertahun rupanya. Tapi dia kata dia orang Islam. Dia kata dia mukmin, dia nak masuk syurga. Dia kata, kan? Cuba bayangkan. Sedangkan common benda ni memang Quri'al Quran biasa. Bagi orang beriman ini biasa. Kalau tinggal sangat-sangat pelik.
Dan apa yang kena buat biasa ni, biasa-biasa ni menyebabkan orang lalai. Jadi awak tak nak biasa-biasa tu akhirnya jadi mendatar saja. Awak nak tingkatkan kualiti dengan apa? Bila Quran dibaca, memang kamu biasa baca, tapi ingat setiap kali kamu baca apa? Dengar betul-betul pesanan dia, istimak. Dan jangan sambil lewa, ansit, diam, fokus, baru dapat rahmat. Jadi ni satu. Sekarang ni ayat ni pula terbalik. Tengok kerja musuh kita. Kita baca dah baca tadi kan? Wa qala allazina kafaru. Dan orang kafir kata apa? Allah suruh dengar. Mereka kata apa? La tasma'u lihadzal Quran. Mereka kata jangan dengar. Apa jalan untuk bagi tak dengar Quran? Jalan paling kukuh lah. Orang kata paling best sekali. Quran ni lepas ni tak dengar dah. Apa jalan paling best? Lahirkan generasi yang buta Quran. Lagi ramai, lagi best. Nombor satu, nak bagi buta apa dia? Jangan pandai baca. Siapa pendidikan? Berapa ramai pandai baca Quran Malaysia ni? Yang tak pandai baca berapa? Tak silap saya 80% kan. So lepas yang kat sini nanti dah mati, dia nak tingkatkan lagi persen supaya lepas ni, lepas kita tak ada, biar jadi 90%. Kan, yang tak pandai baca kurang sikit. Ataupun kalau boleh 100% semua dah tak tahu dah. Kan? Okay, ini cita-cita dia. Yang ini pula arahan Allah. Yang ini cita-cita dia. Agak-agak kita sedang duduk mewakili pihak ni ke pihak ni? Rasa-rasa lah. Kita sedang jayakan cita-cita dia bila? Bila kita jayakan cita-cita. Tak payah buat apa. Kita jadi sleeping partner je. Tak payah buat. Malam-malam dengan Quran ni. Datang kelas belajar Quran, tak payah datang. Biar malas. Jangan belajar. Jangan bagi faham. Senang je. Itu je kerja kita. Kita sedang sokong siapa sebenarnya? Sokong dia lah. Memang. Jangan buat kerja lagi. Cukup lah. Jangan buat kerja. Memang kita sedang duduk sini. Tapi orang kata apa dia? Kita sedang jadi share partner secara diam-diam. Tak payah. Diam-diam sudahlah. Memang. Jadi sebab tu Allah kata apa dia? Wahai orang beriman, in tansurullah yansurukum. Arahan Allah tu, orang beriman, kalau betul kamu beriman, hidup kamu memang dalam konsep tolong Allah. Mana boleh asingkan diri daripada bab tu? Tak boleh. Ini tak, kamu yang ni je buat kerja. Tak. Orang beriman ni semua mesti buat kerja sama-sama. Mana boleh relax-relax sama? Tak. Dalam bahagian masing-masing, kemampuan masing-masing. Masing-masing ada tanggungjawab kat tempat masing-masing. Kan? Jadi kita kena buat supaya kita padamkan cita-cita mereka ni. Mereka memang nak ni. Dan ini sebenarnya musyrikin Mekah masa tu cakap. Masa bila? Masa Nabi dan sahabat baca Quran. Ibnu Mas'ud baca, Ibnu Mas'ud nak kena bunuh sebab apa? Ibnu Mas'ud ni siapa? Ibnu Mas'ud ni pakar Quran zaman Nabi. Jadi dia pengembala kambing. Orang-orang Quraisy tu kenal dia. Dia memang kerja dia peras susu kambing je. Sebelum ni okey je, dia boleh jumpa je siapa-siapa. Tapi satu masa dia pergi baca Quran. Lepas dia masuk Islam, dia baca Quran kat depan Kaabah. Dia baca surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tiba-tiba kena pukul pula. Tadi okey je. Jadi sebab apa mereka tak suka? Sebab Quran ni bila dia baca, orang-orang ni apa dia? Dapat iman. Jadi semua kepentingan dunia dia mula hilang. Sebab apa? Orang-orang dia mula dapat sesuatu yang lebih berharga daripada tu tadi. Jadi ini menyulitkan orang-orang yang cintakan dunia ni, menyulitkan dia punya kepentingan. Sebab itu mereka akhirnya disebabkan apa Ibnu Mas'ud dipukul? Sebab baca Quran. Jadi Quran ni memang tidak disukai untuk dibaca. Jadi kalau kita juga sama-sama, bukanlah kita kata tak suka, tapi kita tak buat apa-apa pun. Secara tak langsung kita sedang menjayakan kerja-kerja keras mereka. Mereka buat ni fi'il mudhari', mereka buat sampai kiamat buat ni. Tak cukup dengan mereka ni halang, mereka buat apa? Yang kedua,
Jadi Allah kata jangan dengar sungguh-sungguh istimak ada ta ni. Mereka kata jangan dengar. Satu. Kedua, Allah kata diam sebab bagi fokus. Mereka kata apa? Walghaw fil Quran. Apa ni pula? Kalau tak boleh orang dengar, apa cara dia? Al-ghaw maknanya apa? Sia-sia. Kalau kita baca kamus, kalau makna Inggeris dia apa? Cakap-cakap yang kuat-kuat tapi macam dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Useless je. Buat noise tapi useless. Faham Macam tu, tak ada apa-apa. Menang sorak apa? Macam tu dia buat. Jadi ini juga cara dia. Jadi mereka serang pula. Dah halang kita, lalu serang pula dengan apa dia? Buat supaya Quran ni ada tapi dia sia-sia. Ini balik pada Quran. Buat sia-sia pada Quran ni. Jadi hari ni dia tak dapat apa-apa. Jadi mereka hantar apa ni? Hantar hiburan, hantar macam-macam tu. Jadi bila dah lah tadi tak tahu kan, tahu pun kabur-kabur kan, sumbat pula benda lain masuk, agak-agak boleh masuk tak Quran? Susah dah nak masuk dah. Tak ada masuk dah. Dan Allah kata apa? Kamu buat dua ni, kamu dapat rahmat aku tolong kamu. Mereka kata apa? Kita jangan bagi dia buat dua ni, kita halang dia supaya apa? Yang ketiga, la'allakum taghlibun. Apa ni? Supaya kamu dapat tewaskan mereka. Jadi mereka nak tewaskan, Allah nak bagi rahmat. Kita nak berpihak ke belah mana? Kita nak berpihak belah mana? Sini ke sini? Macam mana cara kita pihak ke sini? Kena buat apa? Baca sendiri-sendiri je? Kena ajak apa? Ini kena kempen ni. Jom faham Quran betul-betul. Jom faham. Jom sibuk ni. Tak payah nak isu-isu besar-besar lain. Jom kita semua sama-sama buat. Kita dah ada buat apa dah kempen siapa buat tu? Solat subuh macam Jumaat. Baguslah, bagus tu kan. Teruskan. Tapi ingat, solat yang benar-benar solat apa dia? Lagi? Tambah lagi pula. Solat subuh jemaah tu ramai. Dan solat tu nak baca apa? Baca Quran. Solat baca Quran. Kekuatan solat adalah berdasarkan kekuatan Quran tu sendiri. Quran tu sendiri. Sebab tu Allah dalam surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil, Allah suruh waratilil Quran tartil. Nabi bangun malam suruh baca Quran. Solat baca Quran tu. Kekuatan solat bergantung kepada kekuatan Quran tu. Sebab tu Allah sebut dalam surah 29 ayat 45 apa? Uslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, ikutlah wahyu yang dalam ni, kamu hayati ni, wa aqimi solat, dan bacaan tu masukkan dalam solat. Baru solat tu solat yang unggul. Itu yang naklah solat dia. Sebab tu kita tak nak dia akhirnya berakhir dengan tetap tanpa kefahaman juga. Jadi mudah-mudahan dengan kempen geng subuh ramai tu kan, solat tu juga apa dia ramai lagi? Ramai pula jom belajar memahami kitab Allah pula, ramai-ramai. Hebat lagi lah, tambah baik lagi. Jadi inilah kita kena jadi yang ni. Jadi kena kerja keras untuk apa? Bagi Quran ni dekat dengan kita. Keluarga yang celik Quran, keluarga yang dekat dengan Quran dari sudut bacanya, memahami ayat-ayatnya, menghayati dia, menjiwai dia dan mengamalkan dalam kehidupan. Itulah dia maksud kita nak tolong agama Allah, menyambungkan apa yang Allah suruh untuk disambungkan. Cukuplah ayat tadi yang kita baca tu, surah 13 ayat 21 itulah. Kita berhenti sampai situ. Dan sebagai penutup kita pergi kepada surah surah As-Saff tadi tu. Sebab itu Allah kata, Allah seru kepada orang beriman. Last penutup ayat tu, kita habiskan dulu lah ayat tu hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu. Ni satu arahan, perintah Allah. Jadi kita kena usaha untuk jadi apa? Ansar Allah. Jika kita beriman, jika kamu benar-benar beriman, jadilah penolong-penolong Allah seperti mana dahulunya ada umat, iaitu Nabi Isa, sebagaimana kita berkata Nabi Isa putera Maryam kepada golongan sahabatnya Hawariyin, siapakah yang nak menolong aku di jalan Allah ni? Qala al-hawariyuna, lalu mereka jawab, kami penolong-penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel, lalu telah beriman sebahagian daripada kalangan Bani Israel, dan wa kafarat ta'ifah, dan ingkar sebahagian yang lain. Fa'ayyadana alladhina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin. Lalu kami meneguhkan orang-orang yang beriman, memenangkannya ke atas musuh mereka, lalu fa'asbahu zahirin. Inilah bentuk pertolongan Allah. Syarat nak dapat ni apa dia? Tolong agama Allah. Kalau kita tak buat apa-apa, tak dapat. Kena masukkan diri dalam pejuang-pejuang. Kita kadang bangga dekat sana ada siapa? Ada Al-Qassam lah kan. Jadi kita kena ada Al-Qassam kita jugalah. Bukanlah nak pergi perang ni. Ada apa? Penolong. Kita kena apa ni? Kat sini apa masalah kita? Kita perang apa ni? Ni. Yang ni. Mereka dah sampai tahap lain dah. Quran dalam dada dah semua tu. Mati-mati syahid dah. Kita kosong, tak ada ni. Jadi apa nak buat? Nak angkat senjata tak? Bukan. Ni kekuatan kita yang ni, tak perlu lagi. Tu bukan. Tu bukan maslahat kita kat sini. Bukan fit kita, belum lagi yang tu. Yang ni selesaikan. Sebab takut kita mati-mati katak je. Iman tak ada. Iman tak ada lagi. Jadi kita kena bina ilmu ni. Kena kukuhkan ini. Bina bangunan ni yang kukuh ni. Inilah surah Saf. Bina Saf yang kukuh atas dasar apa? Ilmu yang mantap dengan apa tali Allah ni. Pegang teguh dengan tali Allah, iaitu Quran. Itu je kita nak buat. Di sini mungkin apa? Pendokong lah. Kita pendokong kepada generasi yang muda-muda lah. Harap-harap jangan orang kata apa, sia-siakan peluang yang ada. Kecergasan anak-anak kita tu, gunakan dia untuk pertama ni, memahami ayat-ayat Allah ni dulu, biar dia pandai yang ni, insya-Allah. Okey, saja yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf malam ni lambat habis.